Assalamualaikum, salam sejahtera. Tajuk saya adalah mengenai tinjauan keperluan peralatan pelajar untuk persediaan pembelajaran atas talian di Kolej Community Grade. Saya Nur Aisyah binti Abdul Aziz dan sebelah saya adalah Puan Suhaira binti Rohan. Pengenalan, Kolej Community Grade adalah institusi tempatan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan beroperasi sejak tahun 2003 di Great Perak, menawarkan pendidikan dan latihan kepada pelajar lepasan sekolah menengah. Di sini terdapat 3 program umum yang ditawarkan, iaitu CD Teknologi Maklumat, CD Fashion Pakaian dan CD Automotif. Kategori juga menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran dan melatih semula untuk keperluan tenaga kerja setempat. Pembelajaran atas talian ataupun e-learning merupakan sebarang bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui teknologi digital. Menurut Puan Aziaris Aziz, pembelajaran juga menyediakan kemudahan seperti dalam bentuk pembelajaran secara berkumpulan dan dibantu oleh pengajar dalam bidang tertentu secara atas talian. Aziz 2015. Pembelajaran diwujudkan untuk memudahkan proses pembelajaran serta membolehkan pelajar untuk mengamalkan pembelajaran secara berterusan. Di samping itu, pelajar berupaya menyampaikan pengetahuan dan komunikasi dengan lebih berkesan. Latihan dan maklumat juga dapat disampaikan dengan lebih berstruktur dan bersebar. Terdapat kuantiti utama dan juga 2 unit sampingan untuk dicapai dalam kajian ini. Mengenal pasti spesifikasi peralatan dan sumber yang digunakan oleh pelajar untuk pembelajaran atas talian, mengenal pasti jenis telefon pintar dan versi sistem operasi yang digunakan oleh pelajar, mengenal pasti hubungan antara telefon pintar dan kapasiti storage yang sedia ada di dalam telefon pintar, mengenal pasti hubungan antara sumber jalur lebar yang digunakan dan kemudahan peralatan yang dimiliki oleh pelajar untuk pembelajaran atas talian. Kajian tutorial. Platform media yang digunakan untuk pembelajaran atas talian. Pembelajaran atas talian telah terkenal dalam kalangan para pendidik dan pelajar sejak beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya merupakan istilah yang merujuk kepada penggunaan pelbagai jenis peralatan elektronik yang canggih seperti komputer, telefon bimbit, notepad dan beberapa alat komunikasi dan juga jalur lebar untuk menyediakan latihan dalam mata pelajaran tertentu. Pelajar boleh menghadiri pembelajaran pada bila-bila masa sahaja, siang atau malam, dan mereka boleh mengambil bahagian dalam kelas yang diajukan oleh pengajar, di mana terdapat soalan interaktif dengan pelajar lain. Secara umumnya, pembelajaran ini lebih bersifat latihan kendiri dan ia sangat fleksibel bagi mereka yang bekerja sepenuh masa tapi mahu melanjutkan pelajaran. Peralatan yang digunakan untuk pembelajaran atas talian. Menurut Zaini, EK media sosial digunakan sebagai alat untuk membantu seperti komunikasi dengan orang ramai, rakan maupun membantu dalam berkomunikasi dengan ahli-ahli dalam kumpulan. Beliau juga menambah bahawa media sosial juga digunakan sebagai medium pemindahan maklumat yang juga sebagai usaha untuk jumpakan idea-idea. Zaini 2015. Rafdi Itial, kajian dari pengkaji lain membuktikan telefon pintar merupakan alat yang canggih, dinamik serta bersifat mudah alih yang memberi kemudahan kepada para pengguna untuk mengakses maklumat tidak kira di mana ataupun bila. Sulaiman Al-Barasi, Fauza. Liputan rangkaian jalur lebar yang sesuai. Keboleh capaian jalur lebar menjadi salah satu perkara penting dalam mengendalikan pembelajaran sebenarnya. Usaha mengenal pasti tahap keboleh capaian jalur lebar bagi setiap pelajar dapat membantu tenaga pelajar dalam menentukan kaedah pembelajaran bersesuaian bagi membolehkan pembelajaran dijalankan dengan baik. Lokasi pelajar juga mempengaruhi kadar penyataan di dalam pembelajaran ini. Menurut Ehwan Ngadi, hal ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya lagging ataupun screen freeze yang boleh mengganggu tumpuan pelajar sekiranya pembelajaran dilakukan secara bersemuka. Ini adalah daripada Ngadi 2020. Penggunaan rangkaian sama ada secara percuma ataupun secara berbayar juga mempengaruhi pembelajaran kerana tahap kestabilan jalur lebar sama ada rendah atau sederhana ataupun tinggi bergantung kepada jumlah jalur lebar yang dilanggan. Persediaan pelajar dengan talian pembelajaran atas talian. Selain itu, antara faktor-faktor lain yang perlu diketengahkan adalah
seperti persediaan pelajar dengan pembelajaran atas talian. Tidak semua pelajar mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap proses pembelajaran ini. Oleh itu, menurut Rahim Dahlan, proses penilaian terhadap persediaan pelajar perlu diutamakan. Sumber jalur reba paling sesuai untuk pembelajaran di atas talian. Sumber jalur reba seperti Wi-Fi ataupun data mudah alih dikaji di dalam kajian ini untuk menentukan sumber jalur reba yang terbaik untuk kelangsungan proses PDP. Wi-Fi adalah protokol untuk menghantar jarak jauh frekuensi Melayu radio, kebanyakan dalam lingkungan 2.5 dan 5 GHz, manakala data mudah alih adalah jalur lebar yang dihilangkan khas untuk telefon pintar masing-masing. Dalam kajian ini, kedua-dua sumber jalur lebar ini dikaji untuk menentukan sumber yang manakah yang terbaik untuk para pelajar menjalankan e-pembelajaran tanpa masalah. Mengikut kajian Sloan Consortium 2009, Alan Smithson 2010 bertajuk Learning on Demand, Online Education in United States, anggaran enrolment terkini pelajar yang mengikuti kursus online pada fall semester 2008 telah meningkat kepada 17%, iaitu sekitar 4 juta pelajar berbanding tahun 2007. Metodologi kajian yang dijalankan adalah campuran kuantitatif dan disokong oleh perincian secara kualitatif ataupun mixed mode. Data kuantitatif diperolehi dengan menganalisa soal sidik pada pelajar proses kategori. Manakala data kualitatif diperolehi dan dianalisa dan dijalankan berbentuk frekuensi dan korelasi Spearman Rule. Peserta dan instrumen. 139 pelajar college community yang terlibat digunakan sebagai kajian. Kebanyakan pelajar adalah daripada semester 3 dan merupakan dari 3 kumpulan kursus, iaitu teknologi, maklumat, kursus fashion, pakaian dan kursus otomotif. Google Form digunakan sebagai instrumen untuk soalan sidik ini. Terdapat 2 bahagian soalan sidik. A. Maklumat demografi pelajar. B. Maklumat peralatan. Sumber dan spesifikasi digunakan untuk semasa sesi pembelajaran atas talian. Objektif soalan sidik adalah mendapatkan maklumat jenis peralatan, sumber dan spesifik digunakan oleh pelajar secara umum. Dalam masa yang sama, soalan sidik ini bertujuan untuk mendapatkan status semasa kemampuan pelajar dalam pembelajaran dalam talian. Saya akan sambung mengenai analisa dan keputusan kajian. Objektif yang pertama, tinjauan jenis telefon pintar dan sumber yang digunakan untuk pembelajaran atas talian. Ia bertujuan untuk melihat akan kebolehan medium pembelajaran atas talian dalam menyokong perisian telefon pintar pelajar. Ini dapatan yang kita perolehi. Hasil kajian ini telah disokong oleh Zambier Nazar bahawa 48% ataupun 1,700 responden memilih faktor harga, iaitu penyebab utama mengapa mereka lebih memilih Android berbanding iPhone. Hal ini boleh membuktikan dengan harga yang ditawarkan oleh syarikat Apple pada model terkini sangat premium sehingga melebihi had kemampuan pembeli. Menurut Syahrul Yusof, iPhone yang paling murah adalah pada harga sekitar RM1,949. Telefon pintar Android pula mempunyai pilihan yang lebih banyak dan boleh diperolehi dari harga serendah RM1,999 daripada Yusof 2017. Ini mengukuhkan lagi mengapa kebanyakan pelajar memilih telefon pintar Android berbanding iPhone. Untuk tabel yang kedua adalah versi OS telefon pintar yang digunakan oleh pelajar. Tabel ini menunjukkan maklumat terperinci bagi penggunaan Android. Terdapat 48.5% pelajar mempunyai telefon pintar menggunakan Android di bawah versi 5.0. Di mana versi ini tidak dapat menyokong pembelajaran atas talian. Berbanding 51.5% pelajar mempunyai telefon pintar menggunakan Android lebih daripada versi 5.0. Android dan iPhone versi 5 ke atas menyediakan lebih banyak kemudahan dan kelebihan. Sumber melalui
Wikipedia menegaskan bahawa versi baharu ini menampilkan antarmuka yang lebih menarik, moden dan mempunyai kelengkapan baharu seperti cloud storage untuk menambah bilangan pengguna baharu dan menyimpan media dengan lebih efisien. Sumber daripada Wikipedia 2020. Jadual seterusnya adalah hasil kolerasi antara jenis telefon pintar dan kapasiti storage yang sedia ada di dalam telefon pintar. Menurut hasil statistik daripada jadual tersebut, hasil diperolehi iaitu kolerasi sebanyak 0.301. Hasil analisa menunjukkan bahawa significant range Spearman kurang daripada 0.01. Maka H1 diterima yang artinya terdapat perhubungan di antara jenis telefon pintar dengan kapasiti storage yang sedia ada di dalam telefon pintar. Ini juga bermaksud tingkat kekuatan hubungan antara wearable jenis telefon pintar dengan kapasiti storage yang sedia ada adalah hubungan yang cukup. Jadual kedua adalah hasil kolerasi antara sumber jalur lebar yang digunakan dan kemudahan peralatan yang dimiliki oleh pelajar untuk pembelajaran atas talian. Menurut hasil statistik yang ditunjukkan, significant range Spearman 0.67 melebihi 0.5, maka H0 ditolak dan tidak terdapat perhubungan di antara sumber jalur lebar dengan peralatan yang digunakan semasa pembelajaran atas talian. Hal ini juga menunjukkan sumber jalur lebar tidak bergantung kepada jenis peralatan. Kesimpulannya, pelajar mempunyai kemudahan telefon pintar yang bersesuaian dengan keperluan peralatan untuk pembelajaran atas talian. Hanya segelintir pelajar yang tidak mempunyai kemudahan telefon pintar yang boleh menyokong aplikasi pembelajaran atas talian. Walau bagaimanapun, permasalahan yang sebenar adalah berkaitan dengan capaian jalur lebar di kawasan kediaman pelajar, yang mana ia sebenarnya tidak bergantung kepada jenis peralatan yang digunakan semasa pembelajaran atas talian. Berdasarkan tinjauan ini juga menunjukkan capaian jalur lebar adalah penting untuk setiap pelajar bersedia di dalam menjalani pembelajaran atas talian. Oleh itu, pengkaji menyarankan agar pensyarah perlu meminimumkan penggunaan perisian atau aplikasi atas talian agar tidak memberikan bebanan kepada pelajar untuk membuat capaian. Di samping itu juga, pengkaji juga mencadangkan agar pihak institusi boleh membantu pelajar yang mempunyai masalah capaian jalur lebar dengan mengumpulkan pelajar supaya dapat hadir ke kolej untuk menyiapkan tugasan yang diberikan secara atas talian. Sekian laporan penyelidikan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.